أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Pada hari ini kita nak mendalami dan memahami cara bacaan surah Al-Fatihah dengan betul, mengikut makhraj, mengikut hukum yang betul. Penting ya tuan-tuan dan puan-puan semua, kerana rukun solat yang 13 itu termasuk surah Al-Fatihah. Tidak betul surah Al-Fatihah kita, maka tidak sahlah solat kita, walaupun tersilap satu huruf. Kena jaga ya tuan-puan. Kalau yang tak tahu, tak boleh selamanya cakap tak tahu. Sebab sekarang ni guru ada banyak. Kalau dulu guru tak ada, susah nak cari, tak jumpa guru, kita bolehlah kata saya tak tahu. Saya tak tahu pun ada guru tu. Tapi still kena cari juga. Okey. Dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian daripada ayat Al-Fatihah itu sendiri. Jadi daripada Bismillahirrahmanirrahim, kalau Bismillah pun dah salah, maka tak sahlah solat kita. Na'udzubillah min zalik ya. Jadi saya tak nak menyebut tentang hukum-hukum tajwid. Saya tak nak bagi tahu apa nama hukum ni, apa nama hukum, sebab tuan-tuan kena belajar yang lain pula, kena belajar khusus untuk tajwid. Tapi saya nak mengajar cara memperbetulkan bacaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bis, sebutan dia mesti macam ada ps. Bismillahir. Ha, huruf ha ni harus ditebalkan. Huruf ha simpul Allah ni harus ditebalkan. Rah. Huruf ra ni kena tebalkan juga. Ra ada getaran dekat lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas tebalnya ra, masuk ke huruf ha. Huruf ha ni, ha orang Melayu panggil ha pedas. Dia lembut, dia ada nafas. Rahma. Kalau kita tengok huruf mim tu ada macam alif kecil tu. Kat situ kita kena baca dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Berapa panjang? Kalau tuan-tuan nak baca laju, tuan-tuan boleh baca dua harakat. Kalau dua harakat, semua kena dua harakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semua 2 harakat. Kalau Rahim, tuan-tuan pilih 4 harakat. Tuan-tuan kena sebut semua sekali 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam tu. Kalau 6 harakat, baca semua 6 harakat. Kiralah. Kira dekat ruas jari. Biasanya kira dekat ruas jari. Macam masa solat pun boleh gerakkan jari. Gerakkan jari tidak membatalkan solat. Jangan menggerak-gerakkan tangan. Sebab tu kalau masa kita semayang tiba-tiba gatal, kita angkat tangan kita, letak dekat tempat yang gatal, garulah dengan jari sampai puas. Macam tu ya. Okey. Kita cuba baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunakan 4 harakat pada Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak Saya tebalkan ha, saya nipiskan bunyi rah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ha, lembut. Okey. Pergi ayat seterusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ham tu jangan terlalu lama, nanti dia jadi dengung. Jangan jangan Alhamdulillahi ba tu tekankan rabbil alamin. 2 harakat. Lamin 2 harakat ataupun 4 ataupun 6. Okey. Kalau anda pilih 6, semua sekali. Kalau anda pilih 4 je lah semua sekali. Okey. Kita cuba baca sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam tu Kita pergi pada ayat seterusnya. Saya lupa. Sambil-sambil tu kita memahami apa makna ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa semua orang tahu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada orang yang melazimi setiap perbuatan dimulakan dengan Bismillah. Orang bagi dia racun pun jadi madu. Okey. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Maksudnya segala puji ni hanya untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Kecil kita tuan-puan. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahma 2 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Rah sama juga macam Bismillah tadi. Rahman. Yang ni pun rah. Ha kalau macam ni. Kalau Jim Samsudin pula. Kalau Ajis kata jin mata buta. Huruf ha ni sebab dia tak ada titik. Kalau huruf ha yang ada titik dekat atas dipanggil kha. Sebutan ni pun dalam dekat tekak kha. Macam tu. Yang ni ha lembut je, dia ada nafas, ada keluar nafas.
Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Maknanya, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ar-Rahman itu adalah yang pemurah, Ar-Rahim adalah yang mengasihani. Kita cuba baca lagi ayat ni. Ar-Rahmanir Rahim. Okay, kita pergi kepada ayat seterusnya. Maliki Yaumiddin. Ada macam k. Ma 2 harakat. Liki. Ki. Bukan maliki. Bukan maliki biasa. Dia maliki. Dia ki. Dia ada ki. Maliki. Ki. Dia bukan maliki yau. Macam kosong gitu Macam huruf K yang kosong, tak ada. Dia ada macam K dengan H. Lebih kurang macam tu lah. Maliki. Ki. Dia macam bukan K dengan H. Dia macam K. Apa kalau bahasa Melayu nak sebut? K. Dia macam K. Macam tu lah. Maliki. Ki Yaumiddin. 2 harakat atau 4 ataupun 6. Okey. Maksudnya, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Malik. Yang menguasai Yaumiddin, hari pembalasan. Azan Okey. Okey, kita sambung ayat yang kelima. Kat sini kita kena saya baca dululah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamzah ya, dia kena sebut kita kena tekan bunyi dia, bukan bukan iya, bukan iya dong. Bukan macam tu dia kena tekan lagi. Iya. Ya iyalah. Lebih kurang macam tu lah. Kita tekan lagi perkataan tu. Iyyaka ka. Dia ka. Dia bukan ka je. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah bukan ta'in. Dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Iya, yang ni kita kena tebalkan Kalau kita cuma sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makna dia akan berubah. Daripada engkau sajalah ya Allah yang kami sembah, dia akan menjadi kepada matahari yang kami sembah. Kalau tak silap saya lah, yang guru saya ajar. Tapi maksud dia memang akan berubah bila kita tak menekan huruf ni. Iya. Iyyaka kana, bukan kana kana, dia ada kana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ta sebelum ain ni, ta dia sama macam huruf kaf. Sifat dia ada ni pun ta'in, bukan ta'in, bukan ta'in, dia ta'in. Jadi bacaan dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya, engkau sajalah ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Fahamkan betul-betul maksud ketika solat akan membawa satu rasa kekhusyukan yang luar biasa. Okey, dah 14 minit. Teruskan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kat sini huruf ha simpul. Ha simpul ni bunyi dia tebal. Bukan Biasanya orang baca
Ihdinas siratal mustaqim. Wah, sedapnya dia baca macam tu. Baca laju dalam solat. So mana yang dah tahu lepas ni, bolehlah ubah. Ihdinas naus, bukan ihdinas. Bukan huruf sin, huruf sod. Ihdinas. Kita macam kaut, mulut ni macam kaut. Naus, naus. Ejaan Melayu dia lebih kurang macam N-O-U-S lah, naus. Macam tu lah lebih kurang. Ihdinas, naus. Ihdinas ra tebalkan siratal mustaqim. Ta lepas tu masuk huruf qaf. Taqim, qim. Kena qim, qaf. Bukan takim. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Boy, sedapnya dia baca macam tu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, biasakan lembutkan lidah. Biasakan lembutkan lidah dengan menyebut cara yang betul. Mula-mula kalau susah memang, nanti lama-lama lembut. Kalau gosok gigi tu rajin-rajin gosok lidah. Kita tengok makna dia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Biasa surah Al-Fatihah ni kebanyakannya orang gunakan untuk merawat. Macam saya sendiri, saya gunakan untuk merawat. Kenapa saya baca surah Al-Fatihah ni? Dua sebab. Sebab dia mendatangkan kesyuhudan di dalam hati. Maknanya kesyuhudan ni bermaksud saya meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Allah. Dan satu lagi, ada sahabat yang menggunakan Al-Fatihah sahaja untuk membuat air penawar. Ada satu kisah, dua orang sahabat melalui satu kampung. Bila sahabat tu nak minta air, penduduk kampung tu tak bagi. Dan apabila dua orang sahabat ni nak berlalu pergi daripada kampung itu, tiba-tiba ketua kampung tu terkena patukan ular. Dan orang kampung tu memanggil sahabat tu, bertanya, adakah di antara kamu yang pandai mengubati orang yang kena patukan ular? Salah seorang sahabat berkata, ya, saya boleh buat. Seorang lagi sahabat terpinga-pinga, sejak bila pula kawan aku ni pandai merawat. Lalu dia pergi kepada orang tu. Sahabat ni nampak sahabat yang nak merawat ni meminta air dan membacakan surah Al-Fatihah. Kalau kita baca dengan penuh perasaan keyakinan mengharap pada Allah tu sepenuhnya, insya-Allah. Sebab sakit pun Allah bagi, sembuh pun Allah bagi. Lepas tu kat sini tulis, Engkau sajalah yang kami sembah dan kepada Engkau sajalah kami memohon pertolongan. Ayat yang kelima tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, kita pergi ayat terakhir. Ayat ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ni ayat dia, ayat Al-Fatihah yang paling panjang ni. Okey, kita pergi satu persatu. Okey. Sira, bukan si, bukan sira. Dia kena sebut sira. Muncungkan sikit mulut. Muncung dan buka. Si. Huruf sad. Siratal. Bukan siratal ladzi bukan siratal ladzi. Bukan siratal ladzi. Siratal ladzi.
Ladzi. Huruf zal. Huruf zal ni dha. Ladzi. Bukan lazi. Bukan lazi. Siratal ladzi. Ujung lidah letak di bawah gigi. Macam pelat-pelat sikit lah. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Dua harkat Ra, dua harkat. Siratal. Siratal ladzina an. Bukan an. Bukan an. Ini kebanyakan biasa banyak orang silap. Ada yang baca an'am. Ada yang baca an'am. Dia dua benda yang berbeza. Hamzah dan ain. An, an. An. Ni am. Dia ada dengung kat situ. Am. Lurah orang Arab. Am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta'alaihim. Tebalkan. Ta'alaihim. Ta'alai. Bukan ta'alaihim. Bukan ta'alaihim. Ta'alaihim. Nak berhenti situ pun boleh. Sambung lagi. Ghairil gha. Tebalkan bunyi gha. Dia macam bunyi ra, tapi dia ghin. Dia ada getaran dekat dalam tekak. Macam tu. Ghairil ada getaran dekat tekak. Ghairil maghdu. Bukan du bu. Bezakan saya sebut du dengan bu. Bezakan bu. Muncungkan sikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Maghdu bi alai. Bukan bi alaihim walau. Bezakan saya sebut bukan walad. Bukan walad dolin. Walad dengan walau. Beza tak? Walau. Okay, cuba sebut. Walau dolin. Walau dolin. Yang ni dia special sikit hukum dia. Dia memang kena 6 harkat. Memang kena hukum 6 harkat. Nama dia tak silap mak lazim mustaqal kilmi. Okey. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu 2 atau 4 ataupun 6 harkat. Okey. Saya harap semua dah boleh membaca dengan baik. Cuba ulang, dengar betul-betul, dengar dengan prihatin, betulkan bacaan tajwid Al-Fatihah anda. Ini penting kerana ianya termasuk dalam 13 rukun solat. Rukun solat penting. Kita cuba baca daripada awal. Kita baca slow-slow. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nak baca mengikut makhrajnya betul, memang muka akan sangat bengit. Untuk permulaan memang kita memang kena buat. Macam susah je nak baca macam ni. Memang susah kalau tak biasa. Kalau dah biasa, awak cakap Melayu pun terikut-ikut. Terikut-ikut huruf Arab ni. Memang kena. Susah macam mana pun kena betulkan. Ini penting. Okey, dah 26 minit. Okay. So saya baca sikit tentang rukun solat. Rukun solat yang pertama, berdiri tegak. Berdiri tegak. Kita berdiri tegak tu adalah sebahagian pada rukun solat. Mula-mula kita kena diri tegak menghadap kiblat. Jangan sangat-sangat. Tapi kalau memang badan orang tu sangat, nak macam mana kan? Yang kedua, niat. Innamal a'malu binniat. Semuanya benda bermula dengan niat. Okey, kita baca niat. Niat nak sembahyang apa? Asar. Baca niat sembahyang asar. Kalau waktu solat subuh kita baca niat asar, tak sah lah. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Paling slow kalau seorang pun Allahu Akbar. Kita dekat tempat yang paling sunyi dan suara kita yang paling perlahan yang kita boleh dengar, itu sudah membadai. Kalau tempat tu bising, kita baca slow tak dengar, dimaafkan. Sebab kebiasaannya di tempat yang sunyi kita boleh dengar Allahu Akbar. Lepas tu baca Al-Fatihah pada setiap rakaat yang keempat, baca Al-Fatihah. Lepas tu kena betulkan Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah ni pun kena baca seperti macam mana kita baca Allahu Akbar tadi. Kena didengari. Tak boleh baca dengan bisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca dengan suara yang paling perlahan yang kita boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Macam tu. Kalau baca tak keluar nafas, apa pun gerak mulut je, tak sah. Rukuk dengan tomakninah. Yang kelima, rukuk dengan tomakninah. Rukuk ni apa? Rukuk ni yang bila kita letak tangan dekat lutut tu. Letak tangan dekat lutut. Keadaan badan dengan kaki lebih kurang macam 90 darjah. Tomakninah ni apa? Tomakninah ni bila kita dah rukuk, kita diam dalam masa 1 saat. Kadang-kadang kalau nak cepat 1 saat pun tak sampai, tapi kena ada berhenti. Tomakninah ni maksudnya berhenti seketika. Macam Allahu Akbar, kita tomakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lebih kurang macam tu. Okay. Lepas tu baca iktidal. Iktidal ni apa? Baca pula. Lepas tu iktidal. Iktidal ni diri tegak selepas rukuk. Lepas tu kita sujud. Sujud 2 kali dengan tomakninah. Sama juga. Tomakninah ni apa dia? Kita berhenti dulu, lengkapkan, sempurnakan sujud tu. Dah letak semua dahi, dah letak semua tangan, berhenti dalam masa 1 saat ataupun setengah saat, baru baca. Lepas habis baca pun kita berhenti dulu dalam masa setengah saat ataupun 1 saat, baru bangun. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud. Selepas sujud pertama kita bangun, kita duduk balik.
Lepas tu kita sujud balik. Duduk di antara dua sujud pun adalah sebahagian daripada rukun solat yang ke-8. Okey. Lepas tu duduk tasyahud. Duduk tasyahud, tahiyat akhir lah masa tu. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir adalah rukun solat. Kalau kita terlupa baca, kalau kita terlupa tahiyat awal, kita boleh buat sujud syahwi. Kalau kita tak buat sujud syahwi pun tak apa. Sebab dia bukannya sebahagian daripada rukun. Cuma tahiyat awal ni untuk membezakan antara 2 rakaat dengan 2 rakaat. Okey. Lepas tu bacaan, cara duduk tahiyat akhir ni pun penting. Kena duduk dengan sempurna lah. Kalau tak boleh duduk dengan sempurna, dimaafkan. Kalau sakit ke apa kan. Lepas tu membaca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir tu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai habis. Sampai habis. Diakhiri dengan lafaz syahadah. Itu adalah tahiyat akhir. Lepas tu membaca selawat ke atas Rasulullah. Time bila kita baca selawat ke atas Rasulullah ni? Kita baca selawat ke atas Rasulullah ni adalah ketika tasyahud akhir. Apa ni tahiyat akhir tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah satu selawat yang lengkap. Selawat Ibrahim nama dia. Memberi salam yang pertama, Assalamualaikum. Itu adalah rukun yang ke-12. Rukun yang ke-12, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama. Tengah bagi salam pertama, tak tahan nak kentut. Kita niat terus. Habis mayang dah. So sebelum salam kedua kita terkentut. Sah solat kita sah. Sebab kita dah niat. Selepas salam pertama, kita dah siap. Tak sempat solat salam kedua, kita dah bangun terus nak terkentut, nak terkencing ke apa ke. Sah sebab kita dah lepas rukun. Okey. Tertib yang ketiga, yang ke-13 adalah tertib yang terakhir. Tertib ni apa dia? Kita buat semua sekali ikut urutan. Maksudnya diri tegak, baca Al-Fatihah. Tak adalah kita sujud dulu lepas tu kita rukuk. Kan pelik tu. Okay. Jadi dalam rukun-rukun ni ada rukun kauli, rukun qalbi dan rukun fi'li. Rukun kauli ni adalah maksudnya kita kena mengeluarkan suara. Tak boleh baca di dalam hati. Contoh macam Allahu Akbar yang mula-mula, takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, bacaan tak ayat akhir pun kena dengar suara. Tak perlu baca kuat, kita sendiri dengar. Paling perlahan yang kita boleh dengar. Lepas tu selawat ke atas Nabi. Semua yang dalam tahiyat akhir lah tu. Lepas tu salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pertama. Lepas tu yang kedua tu, baca dalam hati pun tak apa. Macam tu. Rukun qalbi ni adalah niat lah. Niat dengan tertib. Tertib ni pun termasuk dalam rukun qalbi. Sebab kita tahu nak susun macam mana. Ikut urutan. Tu kita dah susun dekat dalam hati kita. Dan rukun fi'li ni adalah rukun perbuatan. Berdiri, rukuk, iktidal, qiyam, apa semua kan. Rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Ini adalah antara rukun-rukun solat fi'li. Jadi alhamdulillah kita dah selesai surah Al-Fatihah dengan betul beserta makhraj dan beberapa hukum, dan saya juga sempat mengkongsikan tentang rukun solat. Semoga dengan perkongsian ini boleh menyempurnakan lagi ibadah solat kita, insya-Allah.
Okay, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.